Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa an yakunu minal muhtadin. Subhanallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah taala, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa kama qala Rasulullah. Maksudnya tidak semudah iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dia kasihi, lebih kasihnya kepada ayahnya, kata ibunya, dan melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Dihormati Fadilatul Imam, tadi juga Tuan Bilal, pengurusi surau yang kuasa sidang jemaah muslimin muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama solat subuh berjemaah dan sama-sama insya-Allah kita isi program pagi ini dengan sedikit kuliah subuh. Untuk tidak satu hadis Rasulullah SAW. Sebelum kita baca hadis ajaran agama, kita lihat satu hadis daripada kitab 40 hadis akhlak mulia. Hadis penggunaan tajuknya tenang dan tidak gelojoh. Tenang dan tidak gelojoh. Hadis ini daripada Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu li as-sajji Abdul Qais. Qala Rasulullah sallallahu li as-sajji Abdul Qais, inna fika khaslataini
inna fika haslataini yuhibbuhumullah yuhibbuhumullah al-hilmu wal ana'ah. Al-hilmu wal ana'ah, rawahu Muslim. Hadis ini terima daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu telah berkata Rasulullah kepada seorang lelaki bernama As-Sajji Abdul Qais. As-Sajji Abdul Qais. Jasa As-Sajji ni rumbungan, satu rumbungan. Rasulullah SAW telah berkata kepada As-Sajji Abdul Qais, satu rombongan Bani Abdul Qais. Jadi apa kata Rasulullah pada rombongan ini? Inna fika khaslataini, sesungguhnya pada engkau tu terdapat dua perkara. Yuhibbuhumullah, yuhibbuhumullah, saya mencintai akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua tadi. Nabi kata pada Bani Abdul Qais ini, pada kamu terdapat dua perkara, yang mana kalau kamu laksanakan dua perkara itu ataupun beramal dengan dua perkara itu, yuhibbuhumullah, nescaya kamu akan dicintai Allah Ta'ala dengan dua perkara tadi. Yang pertama, al-hilmu lemah lembut, al-hilmu lemah lembut, wal ana'ah, dan tenang. Tenang ataupun tidak gelojoh, tenang dan tidak gelojoh. Baik, ada yang terima daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Rasulullah SAW kepada satu rombongan namanya rombongan Ibn Qais yang datang ke Madinah. Dia kata apa? Sesungguhnya pada dirimu tu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pertama, lemah lembut, dan yang kedua tenang, tidak gelojoh. Baik, keterangan hadis ini, ketika rombongan Bani Abdul Qais datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap baginda Rasulullah. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Begitu. Jadi ada satu kumpulan Bani Abdul Qais. Jadi dia nak jumpa Rasulullah SAW lah, tapi dalam keadaan terburu-buru, sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Tindakan seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Abdul Qais itu, kecuali ada seorang lelaki bernama As-Sajji ibni Abdul Qais. As-Sajji ataupun As-Sajja ibnu Abdul Qais. Rupanya As-Sajja ni termasuk dalam kumpulan itulah, kumpulan Bani Abdul Qais itu. Sebelum menemui Rasulullah SAW, terlebih dahulu beliau mandi dan menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Ini antara adab. Nak cerita tentang adab lah. Adab menemui seseorang, apalagi kalau kita ni daripada orang jauh, tahun jauh hubungan, nak pergi satu tempat dan menemui seseorang, maka sebaik-baiknya bila kita sampai tempat tu, sebelum kita berjumpa dengan orang itu, naklah kita mandi dahulu lah, membersihkan diri kita. Ini antara adab yang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum menemui Rasulullah SAW, maka dia terlebih dahulu mandi dan menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Apabila As-Sajji ataupun As-Sajju ni datang menghadap Rasulullah SAW, maka terus sahaja Rasulullah SAW mengungkapkan perbuatannya tersebut dalam hadis ini. Nabi Rasulullah mengungkapkan perbuatan tersebut dalam hadis Rasulullah SAW ini. Jadi dia mendapat kelebihan itu lah. Dia dapat kelebihan, makna namanya itu disebut sampai sekarang. Namanya disebut sampai sekarang. Itu sebabnya kita kena sentiasa punya akhlak yang baik. Kalau kita ada akhlak yang baik, kan, walaupun satu hari nanti kita meninggal dunia, kan, nama kita tu akan terus disebut. Sampailah bila-bila lah. Kalau seandainya kita ada
orang kata membuat sesuatu perbuatan baik, kita ada buat jasa dan sebagainya lah. Dan jasa tu pun kita tak minta pun orang sebut nama kita. Tapi sebabkan akhlak kita yang mulia tadi, maka berterusan lah kata tadi. Jadi tak rugi pun sebenarnya, tak rugi kalau kita tak baik. Jangan kita nak minta orang puji kita. Yang salah tu kalau kita minta orang memuji kita, itu salah. Baik, seterusnya Nabi SAW memuji tindakan as-sujudu yang penuh dengan ketenangan dan sopan santun. Nampak? Jadi akhlak dia lagi mana dia tenang dan juga sopan santun. Dia tak kelam kabut lah. Nabi SAW juga pernah bersabda yang maksudnya at-ta'anni minallah, at-ta'anni minallah wal 'ajatu minasyaitan, kata Rasulullah. At-ta'anni ni maknanya tenang ataupun bercermat. Bercermat itu minallah, daripada Allah Ta'ala. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Kelang kabut tu daripada syaitan. Ajalah ni mana kelang kabut, nak cepat aja. Itu daripada perbuatan syaitan. Tapi cuma kita kena faham lah, dalam orang kata perbuatan kita hari-hari ini, dalam urusan kita hari-hari tuan-tuan, dalam urusan kita hari-hari, pekerjaan kita ni, ada masanya benda itu memang kena cepat. Kalau tak cepat nanti contohnya orang tu mungkin akan dikenakan tindakan mati dan sebagainya. Antara contoh benda cepat dalam dunia ni ialah seperti berlakunya kebakaran. Bila kebakaran, kita kena cepat panggil bomba, telefon bomba. Kalau ada orang pingsan contoh dia, tentulah kita kena panggil ambulan. Ada orang kemalangan jalan raya, kita kena panggil polis, panggil ambulan. Kalau ada teruk, panggil ambulan, panggil bomba dan sebagainya. Kita ingat dalam bab solat. Dalam bab solat kita tak boleh leka-leka. Tak boleh kata dalam solat ni at-ta'ani minallah wal 'ajatu minasyaitan. Maknanya bercimat-cemat ataupun bertenang-tenang daripada Allah, kelang kabut daripada syaitan. Sedangkan dah akhir waktu dah. Dah akhir waktu dah nak habis dah. At-ta'ani minallah wa 'ajatu minasyaitan, kelang kabut daripada syaitan. Jadi tak kenalah. Kita kena faham juga kita di mana kita mempertempatkan hadis itu. Sesuai tak kita mempertempatkan hadis itu? Kalau sesuai, barulah kita terus gunakan. Kalau tak sesuai, jangan gunakan hadis tersebut. Faham kan? At-ta'ani minallah wa 'ajatu minasyaitan. Hadis itu popular lah. Jadi antara sifat yang baik yang ada kepada Al-Sajjud bin Qais ni, sifat yang baik dia, di mana dia ni membersihkan diri dahulu sebelum berjumpa Rasulullah. Ini antara adab bertamu, antara adab kita bertamu dengan orang lain. Sebenarnya adab bertamu banyak. Salah satu daripada adab bertamu ni, kita kena pastikan keselesaan tuan rumah. Itu salah satunya. Tuan rumah tu bersedia tak untuk menerima kita? Kerana kita nak bertamu dengan dia, dia dalam keadaan selesa ke tidak? Bersedia tak untuk menerima tetamu? Kalau dia tak bersedia untuk menerima tetamu, mungkin dia ada urusan-urusan lain yang dia kena segera nak keluar daripada rumah dia, yang menguruskan urusan itu, nak ambil anak ke, nak hantar rumah, pergi cek doktor rumah, nak salina pergi cek doktor, kita nak hantar rumah. Jadi tak sesuai dalam masa dan keadaan itu. Maknanya keselesaan tuan rumah pun penting. Antara adab kita bertamu dengan orang. Antara adab lagi maknanya kita dalam keadaan bersih. Bersih. Kemudian pakaian kita bersih. Kalau kita datang daripada jauh, kita sempat mandi dahulu di mana-mana tempat. Tahu daripada orang ni, apabila dia menerima tetamu, dia mensediakan satu rumah lain, homestay lah. Dia sewakan homestay untuk kita. Bagi mana-mana separuh orang ni, kalau dia menerima tetamu daripada jauh. Apalagi kalau kita ni jenis orang berkeluarga, kita ada keluarga, kita bawa keluarga kita sendiri ke sana.
Jadi tuan rumah menyediakan satu rumah khas. Di sinilah tuan-tuan lihat dulu kan, menguruskan diri, mandi, mandi dan sebagainya. Kalau dah clear kan, dah minum dah semua, boleh datang gitu lah, gitu. Ini pun antara adab lah, adab bertamu. Kadang-kadang kita terlepas pandang dalam perkara adab ini. Jadi apabila as-sihju ni datang menghadap Rasulullah SAW, terus sahaja Rasulullah SAW mengungkapkan perbuatannya tersebut di dalam hadis ini. Nabi SAW memuji tindakan as-sihju yang penuh dengan keterangan dan sopan santun tadi. Apa saja urusan mestilah lakukan dengan tenang dan tidak gelojoh, seperti memandu kereta, supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dalam kelam kabut dan tergesa-gesa selalunya tidak mendatangkan hasil yang baik, bahkan akan mengakibatkan kerosakan dan penyelesaian serta kerugian. Biarlah lambat asas selamat. Okay. Ungkapan biar lambat asas selamat ni tak semua orang boleh gunakan. Bomber ke, macam ambulans ke, macam polis ke, dia tak boleh kata biar lambat asas selamat. Tak boleh lah. Dia nak kejar pencuri. Pencuri dia dah melakukan rompak ke rumah, kemudian ada orang telefon, polis datang nak tangkap ni. Maka polis pun datang biar lambat asas selamat. Memang orang kata pencuri goyang kaki lah, dia pun lari macam tu kan. Dia tak sesuai. Itu juga dengan orang sakit tadi, ambulans kena datang dengan cepat. Rumah terbakar kan, ataupun ada orang nak orang kata banjir besar. Lepas tu ada orang nak tenggelam ni, nak tenggelam orang ni, datang kapal-kapal macam tu lah. Maka bomba kata biar lambat asas selamat. Memang matilah orang tu. Jadi kita tengok ke mana benda ni dipertempatkan. Tu akal tu memainkan peranan yang penting. Kalau akal tak digunakan dengan betul, maka akhirnya benda yang rasanya ada kebaikan dah tak ada kebaikan itu. Benda yang sepatutnya boleh diselamatkan dah tak boleh diselamatkan dah. Gitu. Sedangkan nyawa ni, pelihara nyawa pun penting. Kerana melihara nyawa ni termasuk dalam maqasid syariah. Dalam maqasid syariah memelihara nyawa kita. Itu jalan. Melihara nyawa penting. Kerana dalam maqasid syariah ni dia ada 5 perkara. Pertama, memelihara nyawa. Melihara nyawa. Wajib kita sebagai Islam ni melihara nyawa. Yang kedua, memelihara akal. Wajib kita melihara akal. Jangan minum benda-benda memabukkan. Yang nyawa tadi, jangan kita membunuh sesuka hati kita. Wajib kita melihara nyawa. Kemudian memelihara keturunan. Wajib kita menjaga keturunan kita. Jangan buat perzinahan, benda-benda yang keji. Memelihara din, memelihara agama. Memelihara agama pun wajib. Jangan buat benda-benda yang membawa kepada murtad. Jangan buat benda-benda sesuatu yang boleh membawa kepada murtad. Memelihara agama wajib lah. Kemudian menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri. Ini antara kata maqasid syariah. Kalau kita belajar bab fiqh, dia ada satu bab namanya maqasid syariah. Baik. Jadi apa saja urusan mesti dilakukan dengan tenang dan tidak gelojoh, seperti memandu kereta, supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dalam kelam kabut dan tergesa-gesa selalunya tidak mendatangkan hasil yang baik, bahkan ia akan menyebabkan kerosakan dan penyelesaian dan kerugian. Biar lambat asalkan selamat. Ada satu lagi, maknanya ada satu lagi hadis berkenaan dengan Nabi menegur sahabat yang datang solat. Nabi menegur sahabat yang datang solat dalam keadaan tergesa-gesa. Dia pun ada kisah juga. Ketika Nabi SAW tengah bersemayam dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi terdengar satu bunyi bising di belakang. Lepas solat, Nabi bertanya, apa yang bising kat belakang Nabi? Adakah Nabi tak tahu? Nabi tahu pun. Dia ada sifat kelebihan Rasulullah yang bukan tahu. Kemudian bila dah habis solat, bagi Nabi bertanya, kan apa yang berlaku? Maka
sahabat bercerita nak yang datang lewat tu dia kelang kamu datang. Maka Nabi kata bila kamu datang untuk solat, datanglah keadaan tenang, jangan kelang kabut. Sebab kelang kabut nanti takut nanti kamu terlanggar sesuatu, terlanggar bendul ke, terlanggar tiang ke dan sebagainya, ataupun mungkin terlanggar tempat licin. Terlanggar tempat licin ni mungkin ialah tempat licin ni kadang tu ada air, jadi kamu terlanggar pada tempat licin, nanti mungkin kamu akan jatuh dan sebagainya. Apalagi kalau musim hujan, kerana di tempat kita ni kadang musim hujan ni ada surau atau satu masjid kadang-kadang dia ada bocor, jadi jatuh kat simen, kadang-kadang tak perasan, dah terlanggar tempat licin, dah jatuh terboleh pula, dah tak pasal-pasal je jatuh terboleh. Gitu. Perlu kita berhati-hati kan. Jadi Rasulullah menegur sahabat tadi, kalau kamu datang ke surau, ke masjid untuk melakukan sembahyang berjemaah, hendaklah kamu datang secara tenang, jangan kelang kabut. Sebab nanti kamu akan terlanggar satu dan kamu akan jatuh. Jadi. Kemudian Nabi kata lagi, mana yang kamu dapat capai, itulah yang kamu akan dapat. Jadi. Mana berapa rakaat dia dapat tu, rakaat tu lah. Lepas tu kenalah disambung berapa rakaat yang masih tertinggal lagi. Jadi. Kalau tertinggal rakaat betul, tak dapat apa-apa lah. Dapat apa-apa tak? Dapat. Niat untuk datang berjemaah tu tak ada lah. Cuma mungkin dia tertinggal, imam dah salam baru dia sampai gitu. Tapi niat untuk datang tu dah ada lah. Cuma tak samalah ada kelebihan yang dapat berjemaah secara penuh dengan orang yang tidak dapat sembahyang berjemaah secara penuh kerana kelewatan datang tadi. Seterusnya, cuba ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Seperti firman-Nya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Surah Al-Syarah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah Ta'ala bersembahyang di atas. Surah Al-Syarah ayat 4. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa menciptakan apa sahaja dengan firman-Nya, kun, jadilah. Maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Tetapi Allah Ta'ala mahu mengajarkan kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam menghasilkan ataupun membuat sesuatu perkara. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi pengajaran kita, petunjuk kat situ. Bila kita buat satu benda tu, biarlah secara cermat dan telitilah. Teliti pun penting. Ada orang dalam dunia ni kadang-kadang dia tidak teliti, tak teliti dan tidak cermat. Hasilnya bila tak teliti dan tak cermat, akhirnya kita terpaksa buat kerja 2-3 kali. Contohlah kalau seorang kita ni orang pekerja bawahan, bos kita minta buat suatu kerja, dia nak cepat benda tu, tapi kita tak buat secara teliti, sembrono saja. Kan bila sampai benda tu kat pos, pun cakap apa? Kita tengok balik, kan kau kira ni salah. Nampak? Kau kira salah. Kau kira balik, kan. Kau betulkan balik, kan. Buat semula. Kalau setakat 1-2 kesalahan, okey lagi. Kalau 10 kesalahan, kan poning kalau kita nak buat ni, nak kena edit semula, nak kena buka komputer balik. Kalau komputer okey pun, kalau komputer beragam, dah satu hal pula. Itu sebabnya pentingnya penelitian dalam sesuatu kerja yang kita buat. Bila kita buat dengan teliti, orang pun puas hati dengan apa yang kita buat. Dan kita tak perlu buat kerja banyak-banyak, sekali kerja dah sudah. Dah orang berpuas hati dengan kerja kita. Jadi kita ambil pengajaran dengan ibrah atau pengajaran yang berlaku kepada Allah Ta'ala sendiri. Dimana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Bukankah Allah Ta'ala boleh buat langit dan bumi dalam masa 1 minit, sesaat saja? Boleh. Cukup Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah langit dan bumi dalam masa 1 minit, 1 saat pun boleh. Kalau Allah Ta'ala tak, tapi Allah Ta'ala bagi tempoh selama, mengambil masa selama 6 hari untuk menunjukkan kepada kita tentang ketenangan dan kita tak perlu kesah dan sebagainya.
Keluh kesah ni biasanya berlaku apabila kita diuji. Banyak di kalangan kita ni, bila tak diuji dia tak ada keluh kesah apa-apa, tenang aja. Tapi bila diuji Allah SWT, keluh kesah. Kita jangan cepat melatahlah gitu, cepat. Kerana setiap ujian itu ada dia punya rahmat yang serindung di balik perkara tersebut. Itu sebabnya pentingnya kesabaran dalam kehidupan kita. Walaupun ada masa dan ketikanya kita hilang sabar. Kan manusia normal itu kan, ada satu tahap dia tidak boleh tidak boleh menahan kesabaran dia lagi. Itu orang normal. Orang tak normal ni kan nak sentiasa yang kata tak ada hilang sabar. Sentiasa tak ada hilang sabar. Oh, hebat kau ni kan. Itu tak normal lah. Normal kita sebagai manusia biasa ni, kita akan ada satu tahap hilang sabar. Bila terlampau berat sangat tekanan yang kita terima itu. Tapi walau macam pun, apabila kita hilang sabar, cepatlah kita kena hilangkan hilangkan kita punya kemarahan itu. Ada orang dalam dunia ni tuan, dia ada 4 kategori. Dalam dunia ni ada 4 kategori orang dalam bab marah ni. Marah dan cepat reda kan. Pertama, orang yang cepat marah. Cepat marah dan lambat reda. Cepat marah, lambat reda dia. Yang kedua, cepat marah, cepat reda. Cepat marah, cepat reda. Pertama, cepat marah, lambat reda. Kedua, cepat marah, cepat reda kan. Kemudian yang ketiga, lambat marah, lambat reda. Dan yang keempat, lambat marah dan cepat reda. So, tuan berada di mana kan? Kumpulan mana? Tuan berada di kumpulan mana? Kumpulan cepat marah, lambat reda ke? Ataupun lambat marah, cepat reda? Yang baik lambat marah, cepat reda. Yang tak baik tu tak marah langsung. Anak-anak buat benda tak elok pun kita tak marah. Biarlah dia. Anak kita tak solat, biarlah dia solat tu. Anak kita kurang ajar, biarlah dia kurang ajar. Entahlah dia. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebagai ayah ni, sebagai seorang ayah ataupun ibu bapa ni, kita kena ambil sikap, tak bolehlah berdiam diri. Kenalah tegurlah. Walaupun mungkin kita marah pun kena tegur juga. Supaya dia akan datang, dia tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Sebab kalau kita tak tegur anak kita buat salah, kita tak tegur, akan datang dia akan buat balik. Sebab apa? Ayah ambil tindakan apa-apa. Semana ayah macam redo dengan apa yang lakukan, walaupun benda itu salah. Jadi faham kan? Baik. Jadi Allah Ta'ala berkuasa menciptakan apa saja dengan firman-Nya, kun jadilah. Maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Tetapi Allah Ta'ala mahu mengajarkan kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuat ataupun menghasilkan sesuatu, supaya hasil yang didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih sempurna, insya-Allah. Habis kita lihat soal jawab tu. Nombor muka surat berapa tu? 3. Baik. Kita lihat soalan 55. Betul eh? Saya ingin tahu siapa yang dimasukkan dengan malaikat Zabaniyah. Soalannya, saya ingin tahu siapa yang dimasukkan dengan malaikat Zabaniyah. Jawapannya,
Mereka itu terdiri daripada 19 malaikat. Mereka terdiri daripada 19 malaikat. Semua mereka ditugaskan untuk menjaga dan mengawal neraka. Malaikat-malaikat zamannya menyesa ahli neraka dalam firman Allah Ta'ala, Sa'uslihi saqar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubki wa la nazar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata ni 19. Atas neraka terdapat 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan. Wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyakuna alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalan. Kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar. Zikra lil bashar. Maksudnya apa kan? Sa'usli sakar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Disebabkan kekufuran manusia ini, keingkaran manusia, maka aku, kata Allah, akan masukkan dia dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Apa jalannya kamu dapat mengetahui kedahsyatan neraka sakar? La tubki wa la nazar. Dia membakar masanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Sebab api itu membakar dia, membakar penghuni itu, penghuni neraka sakar ni, dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan terus. Mana tak meninggalkan sisa, mana semua kena. Mana penghuni, semua penghuni, kalau ada berapa ribu, berapa juta manusia yang masuk dalam neraka sakar itu, semuanya akan kena, akan diseksa oleh mereka dan dibakar oleh api neraka tadi lah. Kemudian tak mati-mati pula, hidup. Lepas ni kedahsyatan neraka ni, khalidina fihi abada, mereka kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Kemudian dia terus-menerus membakar, membakar kulit manusia. Pengawal dan penjaganya adalah terdapat 19 malaikat. 19 malaikat. Ketika ayat diturun tuan, kan, pemimpin kafir Quraisy kan menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka berkata kepada kawan-kawan mereka daripada pemimpin Quraisy yang kafir ni lah. Dia kata, Muhammad kata dalam neraka sakar itu ada 15, ada 19 saja. Kan, tak ramai pun, dia kata 19 je. Kita ramai. Muhammad kata kita ni besok masuk neraka, jadi kita ramai, jangan takut. Mereka ada 19 saja. Kita sama-sama lah ni, seorang pegang tangannya, seorang pegang kaki dia, seorang pegang kepala dia. Jadi dia tak boleh buat apa-apa lah pada kita. Jadi mereka memperkirakan ayat tersebut lah. 19 malaikat itu bukannya malaikat tu kecil-kecil, kan? Saiz malaikat besar, bukannya kecil. Riwayat akan disebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir menyatakan bahawa malaikat itu mempunyai tongkat daripada besi. Sekali dihayun tongkat itu kenalah pada 70,000 manusia dalam neraka itu. Sekali hayun 70,000. 2 kali hayun dah berapa ribu? Berapa? Sekali hayun 70,000 manusia dalam neraka lah. Jadi saiznya sangat besar, bukan saiz manusia. Kamu tidak akan mampu untuk kata menghindarkan diri daripada pukulan daripada malaikat tersebut. Baik, kemudian wa ma ja'alna ashabun nar illal malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal ladzina kafaru
liyastaiqanal ladzina utul kitab wa yazdadul ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun liyaqulul ladzina fi qulubihim marad. Bila ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan mereka, kerana mereka adalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk dan dalam menjalankan perintah kami. Nampak? Mereka ini sekuat-kuat makhluk dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesesaran orang kafir itu, supaya orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Quran, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Supaya orang yang beriman akan bertambah imannya. Itu semua sekejap. Baik, insyaAllah sama sekali. Kemudian wazdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang beriman bertambah iman. Orang beriman bertambah iman bila dengar ayat Quran bertambah iman. Itu ada ciri-ciri orang beriman ni, bila dengar ayat Quran dia bertambah. Bukan bila dengar firman Allah Ta'ala dia tidak bertambah iman, berkurang ada. Banyak di kalangan Malaysia ni bila dengar Al-Quran berkurang, tak ada apa-apa pun, tak semangat bila dengar Al-Quran ni. Tapi bila dengar hiburan semangat, bila dengar benda-benda lara ni semangat. Bila dengar Al-Quran tak semangat. Bila dengar Al-Quran suruhan supaya membaca Quran, datang ke masjid, makmur ke Allah Ta'ala, dia tak ada semangat apa-apa. Jadi ke mana pergi iman? Biasanya dan juga supaya orang yang diberi kitab dan orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan sebaliknya supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan menyebabkan bilangan gaji ini? Kenapa Allah Ta'ala sebut bilangan gaji itu 19? Mesti ada hikmah dia. COVID-19 COVID-19 malaikat pun 19 juga. Apa kata? Kalau kata COVID-19 ni ada hikmah lah. COVID ni satu benda yang tak nampak, musibah yang besar diberi pada manusia, ujian yang besar pada manusia, kan, dengan menyatakan bilangannya 19. Kenapa 19? Wallahu a'lam, tak tahu. Tak dinyatakan pada kita. Pernah tak dinyatakan kenapa 19 COVID itu? Tak ada. Kalau 19 biasanya ada COVID-18. Kalau kata COVID-19, mana pergi COVID-18? COVID-17, COVID-15 mana? Akan datang mungkin ada COVID-20 pula. Sebab 19 dah ada. Lepas ni ada 20. Tak tahu ni kan? Jadi kenapa 19? Tak tahulah. Allah tidak diceritakan. Mungkin ada rahsia sebalik itu. Orang tertentu saja yang tahu. Kan, pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Seterusnya, demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikenakinya menurut undang-undang peraturannya. Nampak?
Kemudian, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja. Nampak? Tiada yang mengetahui bilangan malaikat ni kecuali dia je. Kerana malaikat ni jumlahnya sangat ramai, sangat banyak. Tak macam kita tak tahu. Baik. Kalau disebut dalam kitab Aqidatun Najin. Baik, dalam kitab Aqidatun Najin menyatakan bahawa segala anak Adam itu 1/10 jin. Berkata Hasan Haji dalam Kanzul Asrar. Kitab ni kitab Aqidatun Najin, tapi diambil daripada kitab Adin, kitab lain. Dalam kitab Kanzul Asrar, gedung segala rahsia, menyatakanlah kitab itu menyatakan bahawa anak Adam ni 1/10 golongan jin. Kita ni 1/10 daripada jin. Jin lagi ramai daripada kita. Dan segala anak Adam dan jin 1/10 sekalian binatang darat, dan sekalian manusia dan jin dan binatang darat 1/10 daripada burung. Masya Allah. Anak Adam ni 1/10 jin. Kemudian anak Adam kalau campur dengan jin 1/10 binatang darat. Nampak? Kemudian sekalian manusia, jin dan binatang darat 1/10 burung. Burung lagi banyak jumlahnya. Nampak? Berbanding dengan manusia, jin dan binatang darat. Kalau campurkan semua lah, manusia campur jin, campur binatang darat, kan? Dibandingkan dengan burung, burung lagi banyak lagi. Jadi, so, jangan act lah kita dengan burung, kan? Aku lagi ramai daripada kau. Baik, kemudian dan sekaliannya itu 1/10 haiwan di dalam laut. 1/10 daripada haiwan. Campur manusia, jin, binatang darat, burung. Kemudian nak banding pula dengan binatang dalam laut, binatang laut lagi banyak. 1/10. Kita ni 1/10. Dan sekalian binatang laut dan darat dan manusia sekaliannya itu 1/10 malaikat yang ada pada bumi. 1/10 malaikat bumi. Maknanya manusia, jin, campur binatang darat, campur burung, binatang laut dan sebagainya. Kita 1/10 daripada malaikat yang terdapat di bumi sahaja. Dan kemudian dan dihimpunkan sekaliannya itu tersebut daripada sekalian jin, manusia, binatang laut, binatang darat, burung dan sekalian malaikat yang terdapat di bumi 1/10 malaikat yang terdapat pada langit yang pertama. 1/10 pada langit pertama. So langit pertama lagi banyak daripada manusia, jin, binatang laut, burung, burung lah. Baik, kemudian seterusnya dan sekalian yang tersebut itu 1/10 malaikat yang pada langit kedua pula. Campur tadi dengan manusia, binatang laut, semuanya, yang burung, campur dengan malaikat di langit yang pertama, bandingkan dengan malaikat kedua, malaikat langit kedua. Malaikat yang kedua lagi banyak. Kemudian demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi dan arash. Padahal arash itu 1000 bilik. Padahal arash itu terdapat 1000 bilik. Masya-Allah. Ini nak menjawab pada kita, kan, jumlah bilangan malaikat itu tidak terhitunglah banyaknya. Cuma malaikat tu yang di-highlightkan biasanya dia punya ketua je. Contohnya malaikat yang menjaga neraka apa? Malaikat Malik. Malaikat melaki penjaga neraka. Itu ketua kan. Pembantu dia lagi banyak. Gitu. Malaikat maut tu ketua dia, pembantu dia. Cuma macam malaikat Jibril ada satu je. Malaikat Jibril satu je. Malaikat Malik. Ada malaikat-malaikat ni maknanya disebut satu nama. Tapi pembantu-pembantu tu yang banyak. Dalam neraka kan banyak pembantu. Seterusnya, dan ingatlah, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia dan sahaja. Nampak? Kemudian, dan ingatlah segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu
tidak lain hanyalah menjadi peringatan kepada manusia. Semua jadi peringatan kepada manusia. Dan seterusnya, nombor soalan 56. Bagaimana ciptaan malaikat? Kita diberitahu bahawa malaikat ni sayap. Kadang-kadang saya terfikir bagaimana rupa dan bentuk malaikat. Boleh tak Ustaz terangkan? Ya, jawapannya, Allah Ta'ala menciptakan manusia dahulu sebelum menciptakan manusia. Malaikat diciptakan daripada nur. Rasulullah bersabda, "Khuliqal malaikatu minan nur, wa khuliqal jan min marijin minan nar, wa khuliqal adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan daripada nur cahaya. Jin diciptakan daripada nyala api. Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu. Adam dicipta daripada tanah. Diambil daripada tanah-tanah terdapat di dunia ini. Tanah Hindi, tanah Arab, tanah Melayu, tanah Korea, tanah Cina dan sebagainya kan. Jadi cipta kalau dia ada-ada. Sebabnya bila lahir ke dunia, oh ini Cina, ini India, ini Pakistan, ini Eropah, ini Amerika. Tak? Tapi asalnya kita ni daripada yang satu, iaitulah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, nenek Adam dan Tok Hawa juga. Okey. Jadi asal keturunan kita daripada tanah. Kemudian berlakunya perkembangan manusia hasil daripada air mani. Pertemuan air mani laki dan perempuan, maka hasillah manusia lain sampailah pada zaman sekarang ini. Tapi asalnya kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kemudian malaikat hidup dalam satu alam yang berbeza daripada kehidupan alam yang disari manusia. Oleh itu, keadaan dan hakikat yang sebenarnya manusia tidak siapa boleh ketahui kecuali Allah Ta'ala. Okay? Keadaan hakikat yang sebenarnya malaikat itu tiada siapa ketahui kecuali Allah. Allah Ta'ala menciptakan malaikat merupakan satu makhluk yang bersayap. Ada punya sayap 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alhamdulillahi fatris samawati wal ardi ja'alal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Uli tu baca pendek, li tu panjang. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Yazidu fil haqqi man yasha. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap. Ada punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan sebagainya. Ada yang beribu-ribu sayap. Ada yang beribu-ribu sayap. Okey? Ia menambah kepada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan apa jua yang Allah Ta'ala kehendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Jadi daripada rupa asal malaikat ni dia bersayap. Asal dia lah, asal keadaan dia bersayap. Tetapi dia boleh berubah rupa menjadi rupa manusia. Contohnya malaikat Jibril alaihissalam boleh berupa dengan rupa sahabat Rasulullah. Ada masa berupa dengan seorang yang seorang pun tak kenal rupa itu malaikat. Sebab kalau ditunjukkan rupa Jibril yang asal, sudah tentu ramai yang akan terkejut. Mungkin ada yang pengsan, mati dan sebagainya. Jadi tak nak ditunjukkan rupa yang asal. Tapi besok, di akhirat besok, malaikat akan merupakan diri dengan rupa yang asal. Dan dalam keadaan bengis. Kalau malaikat dalam neraka tu itulah bengis. Takkan malaikat dalam neraka ni orang kata senyum-senyum je. Tak ada. Kalau dalam syurga tu malaikat semua senyum-senyum. Dalam neraka tak ada senyum-senyum, semua bengis. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kan? Nabi bertemu dengan malaikat. Satu malaikat itulah malaikat Malik. Dan Jibril kata malaikat itu tidak pernah tersenyum sejak mula ia diciptakan.
Siapa dalam dunia ni tak pernah senyum, sama macam malaikat Malik. Tak pernah senyum dah, bongi je. Gitu. Kemudian dan sabda Rasulullah SAW, inna nabiyya ra'a Jibril lahu tis'ah mi'ah janah. Nabi pernah Jibril melihat malaikat Jibril, dia mempunyai 600 sayap. Masya Allah. Nabi pernah tengok rupa malaikat Jibril yang asal mempunyai 600 sayap. Tak tahulah macam mana 600 sayap ni. Okay. Cuma sempat ke Nabi mengiranya, itu tak tahulah. Kita tak tahulah Nabi sempat kira 6 sampai 600 tu, tak tahulah. Tapi disebutkan itu, so kita pun kena berimanlah dengan hadis itu. Perlu ditunjukkan bahawa beriman kepada malaikat termasuk dalam perkara-perkara gaib yang wajib setiap orang beriman mempercayainya tanpa mempersoalkan bagaimana keadaan, sifat, bentuk, warna dan lain-lain. Kita wajib beriman sekadar apa yang tahu Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Kita wajib beriman. Satu lagi, ini last. Apakah perbezaan antara malaikat maut dengan Israel? Bila Israel datang memanggil, kan? Ada lagu tu. Jawapannya, malaikat maut ditugaskan Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa semua yang bernyawa di alam dunia ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Surah Sejarah. Ini Imam Zahari biasa baca ni, surah Sejarah. Yang tadilah surah Sejarah tadi. Allah menciptakan langit bumi dalam masa 6 hari. Yang kita baca tadi kan dalam hadis yang pertama tadi. Dalam hadis ini pula, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Rasulullah, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kamu untuk menerima balasan. So malaikat maut ada pembantu-pembantu daripada kalangan malaikat juga. Di sisi manusia, di sisi masyarakat Melayu, Israel dikenali dengan malaikat maut. Namun dalam Quran maupun hadis-hadis yang sahih tidak diterangkan nama malaikat maut, tetapi ada dalam ashar sahabat bahawa nama malaikat maut itulah Israel. Malaikat maut itulah Israel namanya. Jadi jangan letak nama anak kita Israel, Muhammad Israel. Ada orang kita ni suka benda tak letak je. Nama cucu siapa? Israel. Itu malaikat maut. Okay? Jadi kena ambil perhatian lah. Kadang orang kita ni suka bila letak-letak, nama saudara tu letak, dia tak tahu makna apa. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Allah sahaja yang mengetahui nama sebenar malaikat maut itu. Sungguh pun demikian, setiap mukallaf wajib beriman bahawa malaikat maut ditugaskan Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa semua yang bernyawa di alam dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Akan datang kita masuk bab yang ke-8. Ada soalan? Pertanyaan? Terus saya tutup. Ada? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina wassalatu wa ala ورزقنا حلالا مباركا حسنا واسعنا فتيا ولا قلوبنا بنور معرفتك وطاعة طاعتك. اللهم فقنا في دين، اللهم فقنا في دين، اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Biarkan kita masuk WhatsApp.
Belum kapok. Turukin, ikut video kan mas. Ikut dari dua kayaknya tuh. Ganti mau